Dia orang kena decide nak bersama dengan kita atau bersama dengan PPBM. Bagi saya, sekiranya PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM, UMNO sepatutnya berjalan bersendirian. Masih lagi dalam konteks soalan berkaitan dengan YB Syed Saddiq dengan parti baru ini. Ya. Sekiranya untuk kita mengekang ataupun menghalang pengaruh mereka, apa agaknya pandangan Datuk khususnya pada pemuda UMNO, puteri UMNO, ya, yang perlu dilakukan baik pemuda MCA dan juga komponen kita yang lain? Bagi saya satu saja, untuk memastikan kita boleh halang benda ini berlaku, kita berpakat dengan PAS. Minta PAS buat pilihan. Saya yakin orang PAS ni yang kat bawah ni semua memang takkan bersama dengan bersatu, kan? Ramai pun frust juga bila tengok PAS macam ni, kan. Tapi sebenarnya ada satu dua orang je, kan. Geng-geng Publica ni lah, kan. Geng macam Atakiri, geng macam MB Terengganu, kan. Tapi tak boleh nak salahkan mereka lah. Mereka ada matlamat mereka. Dulu dijanjikan nak bagi 700 juta baki duit duit royalty minyak, kan. Dah dapat sikit, kan. Tapi masih ada yang belum diterima sepenuhnya, kan. Kemudian ada beberapa dah jadi menteri, kan. Mungkin ada kerja-kerja yang dah diluluskan, belum dapat diproses apa semua. Yelah, nak bertanding ni mesti ada dana pilihan raya dan sebagainya. Kita faham ni. Kita faham. Cuma harapan kita adalah sekali bila berhadapan dengan pilihan raya umum nanti, dia orang kena decide nak bersama dengan kita atau bersama dengan PPBM. Bagi saya, sekiranya PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM, UMNO sepatutnya berjalan bersendirian. Maknanya kalau misalnya PAS memutuskan nak bersama PPBM, kita bertanding balik semua 122 kursi yang kita bertanding dulu. Ini kena buat, kan? Memang betul kita tak boleh menang banyak, tetapi percayalah cakap saya, kita boleh menang lebih daripada 54 kursi yang kita menang pada pilihan raya umum yang ke-14. Sebab dikala kita difitnah, dikala presiden kita dihina, dikeji dengan pelbagai fitnah pun, busuk-busuk pun, daripada 122 kursi kita masih boleh menang 54 kursi. Saya kena faham ni. Dan dikala musuh politik PPBM, UMNO, berada di tahap mempunyai krisis keyakinan yang begitu rendah di kalangan rakyat, daripada 55 kursi yang PPBM tanding, mereka boleh menang hanya 13 kursi, 28%. UMNO menang hampir 50%, 48% lebih. Jadi cuba bayangkan dengan kesedaran rakyat tentang fitnah yang dilontarkan ke atas UMNO dulu, dan kesedaran rakyat selepas 22 tahun mereka bagi peluang kepada PH memerintah, akhirnya janji tak ditunaikan, apa yang Datuk Seri Najib bagi habis dirampas balik, negara menjadi kucah kacir, Islam jahanam, kedudukan Raja-Raja Melayu jahanam, kedudukan bahasa Melayu hancur, kedudukan Hak Istimewa Melayu hancur. Saya yakin kalau kita pergi jalan bersendirian, kita boleh menang jauh lebih banyak berbanding dengan tahun 2018, tahun 2013. Saya yakin anytime kalau kita pergi bersendirian. Tetapi kalau PAS akhirnya mengambil keputusan untuk bersama dengan kita, lepas dia dapat royalty minyak dia apa semua sekali, dia kembali bersama dengan kita, saya boleh jamin insya-Allah kita boleh menang dengan 2/3 majoriti di parlimen. Kerana rakyat hari ini dah tak sabar nak buat keputusan. Okey, Datuk. Ya. Soalan seterusnya, ketika Kerajaan Perikatan Nasional baru mula-mula mengambil alih, Ya. dan Tan Sri Muhyiddin pun menunjukkan performance yang menakjubkan, membantu rakyat dalam keadaan COVID dan sebagainya,
Dia Namun bukan hari ini, performa menakjubkan. Dia ada Datuk Najib yang memberi nasihat daripada hari ke hari. Dia ada orang macam Datuk Seri Ismail Sabri, Dr. Adham Baba. Yang perform ni kebanyakannya menteri-menteri UMNO. Kan? Dia ada orang yang ada pengalaman sekeliling dia. Kenapa PH gagal? Sebab mereka hanya ada seorang Perdana Menteri yang ada pengalaman 22 tahun, tapi pengalaman dia cuma pengalaman mengayakan anak dan kroni. Akhirnya tidak ada apa yang rakyat dapat nikmat sepanjang tempoh 22 bulan mereka jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa bila Datuk Tan Sri Muhyiddin mengambil alih, bila dia mendengar nasihat-nasihat daripada Datuk Seri Najib, dia setidak-tidaknya boleh bawa sedikit perubahan berbanding dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan, kan? Ini kerana dia banyak mendengar idea-idea yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan dia dibantu oleh menteri-menteri daripada UMNO. Itu je, kan? Tak adalah popular sangat. Kalau popular, senang je. Kalaulah betul lah Muhyiddin ni yakin yang dia ni satu aset yang boleh dijual, nama dia ni boleh dijual, bertandinglah atas tiket bersatu. Tengok, saya boleh jamin 3 je. Saya boleh jamin 3 je dia menang. Pak Agong, apa ni, Langkawi Langkawi pun cakap tak boleh menang, kan? Satu lagi apa ni, Jerlun dan Pak Mukris. Pakai, cuba try pakai. No way dia tak boleh menang. Kalau dia betul-betul popular macam yang dia cakap kan, gunakanlah populariti diri saya, kan? Dia tak cakap guna populariti ni kaji ke apa, kan? Cuba lah bertanding atas tiket sendiri, kan? Tapi kenapa dia beria-ria lepas dia sumbat Datuk Najib ke dalam penjara? Keputusan untuk kenakan Datuk Najib 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 210 juta. Besok dia terus dia kata dia nak masuk ke dalam Muafakat Nasional, kan? Ini satu benda yang bagi saya memang tak boleh terima lah orang zalim macam ni, kan? Minta maaf lah, kan? 10 benda dia cakap, 11 saya tak percaya, kan? Orang lain nak percaya, terpulang. Tapi saya memang takkan percaya manusia bernama Muhyiddin Yassin, kerana track record dia asyik menikam orang, kan? Dia tikam daripada dulu lagi, dia tikam Pak Lah, dia tikam Najib, dia tikam last kali dengan Mahathir pun dia tikam ke sandiwara, kita tak tahu, kita tengok Tapi Datuk, saya nak sambung soalan tadi lagi. Dalam keadaan kita berhadapan dengan PKP sepanjang tempoh 3-4 bulan ni, kan, Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional telah berjaya mengimbangi kesusahan rakyat, masalah-masalah rakyat itu dapat dibantu rakyat ni. Cuma Datuk, akhir-akhir ni bila kita ada pandangan bila kemasukan bagi Datuk Seri Azmin Ali dan kumpulannya bersatu sang pecah 3. Pertama, hardcore asal bersatu, kedua ex-UMNO dan yang ketiga ex-PKR. Lazimnya bila masuk je waktu pilihan raya ni akan ada kumpulan-kumpulan yang protes, kumpulan-kumpulan yang sabotaj. Adakah Datuk melihat perkara ni akan menjadi ancaman besar kepada Persatu menjelang pilihan raya? Dia pertama sekali kena ingat, memang semua orang rasa sedap sekejap bila dapat 1,600 tu, bila dapat bantuan prihatin, bila dapat bantuan daripada program-program untuk usahawan dan sebagainya. Tapi ini semua sekejap, kan? Dan moratorium pun kita duk ingat selepas Oktober rakyat akan sengsara, tapi hakikat dan realitinya belum Oktober pun rakyat sudah pun sengsara. Rakyat dah merasa bahang. Sebenarnya sepatutnya daripada bulan April tu sehinggalah bulan Oktober, 6 bulan ni sepatutnya bila rakyat tak perlu bayar sewa beli kereta, tak perlu bayar sewa beli rumah, tak perlu bayar kita punya loan peribadi, sepatutnya kita ada extra cash. Rakyat sepatutnya berada di tahap yang ada kuasa membeli yang lebih, kan? Patutnya ekonomi booming tau time ni tau. Sebab
dia orang ada duit lebih untuk dibelanjakan. Tapi belum Oktober lagi, belum lagi tempoh moratorium tamat pada 30 September, kita dah tengok business going down. Kita dah tengok kuasa membeli rakyat hari ni semakin teruk, dan rakyat pun ada yang ada duit pun sudah mula menyimpan duit dia, kerana bimbang takut keadaan ekonomi yang akan merudum selepas Oktober. So bila rakyat tidak spend, rakyat tidak berbelanja, macam mana pertumbuhan ekonomi itu nak akan bertumbuh? Dia akan merosot. Itu sebab walaupun Bank Dunia dan pakar-pakar ekonomi menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia akan merosot sekitar 11-12%, tapi hakikat dia untuk suku yang kedua, kita telah merosot lebih daripada 16%, dan ini sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menakutkan, kerana belum pun tempoh moratorium itu tamat dan belum pun rakyat sepatutnya mula sengsara. Jadi kalau setakat pergaduhan dalaman dalam PPBM kerana kemasukan Azmin ni, itu normal lah, bagi saya normal. Kawan-kawan bersatu pun duk suruh saya tembak balik Azmin Ali ni kan. Kita nak cakap apa kan? Korang yang bawa masuk, macam mana korang nak tembak? Macam mana Muhyiddin nak ambil tindakan ke atas Azmin Ali? Dia hari ni pun tak layak jadi Perdana Menteri. Kerana untuk melayakkan seseorang menjadi Perdana Menteri, mesti sekurang-kurangnya mendapat sokongan 112 undi di Parlimen. Kalau nak ikutkan, Muhyiddin ni dah gugur dah daripada jadi ahli Parlimen. Itu yang dia kelang kabut, pergi suruh orang sana orang sini, pergi beli wakil rakyat daripada PAN, Lepas tu si Azmin pula buat kerja cuba nak curi lagi wakil rakyat daripada PKR. Kenapa? Kerana hari ini jelas bahawa Muhyiddin tidak mempunyai 112 MP bersama dengan dia. Dia sudah hilang keyakinan ahli Parlimen. Dia tidak ada majoriti. Faham tak? Dia tidak ada majoriti. Sepatutnya hari ini dah terbubar dah Parlimen, ataupun dia menghadap ke bawah duli yang di Tuan Agong, minta pandangan sama ada untuk bubarkan ataupun untuk memilih Perdana Menteri yang lain. Sepatutnya sudah berlaku, tapi kalau setakat Azmin masuk ni, duk harap Muhyiddin nak ambil tindakan pada Azmin. Sebab ni recording alat perakam, dan juga dia alat perakam dia macam ni. Macam ni, ada kamera. Alat perakam bersama dengan isi kandung dalam ni sudah pun diserahkan oleh pihak yang merakamkan tu kepada pihak polis. Dia letak dekat restoran Rebung. Dan polis dah selesaikan kertas siasatan. Itu sebab saya tak baloi ambil badu lagi. Sebab dia dah serahkan kepada Peguam Negara ketika itu, iaitu Tommy Thomas. Cuma sekarang saya akan hantar surat kepada Peguam Negara yang baru, saya akan tanya apa status. Kalau misalnya dia kata dia tidak akan meneruskan, nanti kita akan teruskan dengan langkah kita. Tapi nak harap Muhyiddin ambil tindakan, macam mana dia nak ambil tindakan? Dia tak boleh ambil tindakan pada Azmin, dia tak boleh ambil tindakan pada Zuraida. Keluarkanlah 101 projek yang dapat direct nego daripada Lim Guan. Keluarkan lah.